Kita akan belajar tentang 5 perkara betul wajib tu, tahu 5 perkara tentang wajib. waran. Okey. So mungkin benda ni adalah ilmu baru, okay? Dan satu benda baru. So apa kata anda semua share dulu untuk orang lain pun dapat manfaat daripada perkongsian main saham untuk kali ini dan boleh belajar secara berterusan. Okey. So pakat-pakat share dan insya-Allah kalau ramai share mungkin kita boleh bagi bonus kot. Betul tu, betul tu. Mungkin kita boleh bagi bonus lah untuk hari ni. Tapi Ah. kena tengok live kita sampai habis lah. Tengok live apa habis lah untuk insya-Allah dapatkan ada bonus tu. Betul. Okey, so boleh saya teruskan Cik Anis? Boleh terus. Okey. So jom kita teruskan lagi tentang 5 perkara wajib tahu tentang waran. So macam biasa sediakan nota dan pen, catat isi-isi penting. So kita dah tahu hari Isnin hari tu kita dah belajar WA, WB, WC, call waran. So kita dah tahu. Sebab benda-benda tu saya selalu dapat soalan, kenapa saya beli waran tak dapat match, fail. Bila saya check balik dia pergi beli top glove C. Maksudnya call waran yang tak patuh syariah. Okey, so bagi yang buka akaun CDS dengan MySam, kita bukakan M+ punya akaun CDS adalah Islamic account. So kalau nak beli konten-konten yang tak patuh syariah, dia akan auto fail. Maksudnya auto reject, tak akan dapat beli. So soalan-soalan selalu saya akan dapat, kenapa fail? Bila check balik, dia beli waran yang tak syariah. Maksudnya kalau C ni memang tak boleh belilah. Mudah lah ceritanya. Tengok hanya WA, WB, WC atau WD saja. Tapi ingat juga WA, WC, WD pun kita kena tengok mak dia pula. Kalau mak dia syariah, insya-Allah anak dia pun syariah. Kalau mak dia tak syariah, anak dia tak syariah. Okey? So kita teruskan dengan tajuk kita hari ini, 5 perkara wajib tahu tentang waran. So yang pertama anda perlu tahu adalah maturity date. Okey. Bahasa lain maturity date ni adalah expired date. Sebab ini sangat-sangat penting. Okey, sebab saya nak cakap terus sebab tajuk hari ini adalah risiko dan juga 5 perkara wajib tahu tentang waran. So dalam waran dia terlalu murah. Okey, contoh mak harga RM1, mungkin anak harga 20 sen. So kita nak beli mak tak dapat, kita beli anak. Okey, kita mengorak anak. Okey, itu bahasa dia. Okey. Okey, kita mengorak anak. Okey, so kita dapat anak. Tapi kita kena tahu anak tu nak mati bila. Masa mudah dia. Maturity date ni bila dia nak mati. Kalau Tuan Ilyas cakap sebelum ni tentang ni, so ini adalah benda yang paling penting. Sebab saya tengok ada banyak yang terkeliru tentang waran ni. 2 minggu lagi nak expired masih pegang. Dan kita kena ingat dia bukannya waktu expired tu baru tak boleh orang kata tak dah terus mati. Dia akan ada seminggu atau 2 minggu sebelum expired tu dah dia suspend. Waktu tu nak kena proses convert apa semua, dan kita insya-Allah dalam perkongsian seterusnya kita akan bercerita tentang cara convert apa semua case tadi. Okay. Tapi hari ni nak fokus pada 5 benda ni dulu. So maturity date sama dengan expired date. So untuk waran mempunyai tempoh mantang biasanya 3 hingga 10 tahun untuk waran biasa, iaitu WA, WB, WC, WD. Call atau put waran pula iaitu dipanggil sebagai structure waran yang ada C tu, biasanya 6 hingga 12 bulan. Okey. Kita kena bezakan dua ni. Okey. Structure waran ni bukan syarikat tu yang keluarkan. Biasanya third party yang keluarkan. Biasanya diorang adalah sebab apa-apa semua kan. Yang WA, WB, WC tu yang dikeluarkan oleh company itu. So kalau boleh untuk baca date, tengok bila dia nak expire. Okey. Itu yang pertama kita perlu tahu tentang waran ni kalau nak beli. Okey, yang kedua pula adalah exercise price. So apa dia exercise price ni? Adalah nilai yang perlu ditambah oleh pemegang waran jika ingin menukar kepada mother share. Okey. Kenapa macam tu? Sebab ada shareholder dia tersilap percaturan macam mana dia hold waran tu sampailah
maturity date yang saya cakap yang nombor 1 tadi, sampai maturity date. So dia ada 2 pilihan saja. Yang pertama, duit burn. Kalau contoh dia beli anak tu RM1,000 nilai. So dia ada 2 pilihan. Pertama, duit burn. 1,000 tu habis terbakar, macam tu saja. Yang kedua, nak convert kepada mother share. Okey, dah mengorak anak, sekarang ni nak mengorak mak pula. Okey, cerita dia contoh. Okey. So, macam mana nak mengorak mak? Dia kena convert anak tu kepada mak dia. Macam mana nak convert tu adalah dia kena tambah nilai exercise price tu. So ini sebab tu kita kena tengok exercise price tu macam mana. Okey, itu tentang exercise price. So bila nak beli warrant anda perlu tengok yang pertama tadi maturity date, yang kedua adalah exercise price. Okey. Yang ketiga adalah premium. Okey, premium ni kita boleh tengok yang premium persen tu. So formula dia premium ni adalah current price warrant, harga semasa warrant ditambah dengan exercise price yang saya cerita nombor 2 tadi. Okey, campur dua tu. Kemudian tolak dengan mother share price dan dibahagi dengan mother share price darab dengan 100%. Okey, sebab apa kita nak tengok premium? Biasanya kita nak tengok premium ni sebab salah satunya adalah kita nak tengok anak ni ikut mak tak? Anak ni kalau dalam bahasa bursa atau dalam bahasa saham ni, anak degil ke tak? Biasa orang pakai anda selalu dengar. Anak degil ke tak? Okey. So bila macam mana nak tengok? Kita tengok premium ni. Besar, tinggi ke tak? Okey. Itu tentang premium. Yang ketiga. Okey, yang keempat adalah conversion ratio. Tapi ini untuk umum saja, info saja. Kita tak perlu titik beratkan sangat berbanding dengan yang nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 tadi. Okey. So conversion ratio ni kita nak tengok bila kita nak tukar kepada mother share tu dia bagi berapa? 1:1 ke, 1:2 ke? Okey. Tapi biasanya kalau warrant yang WA, WB, WC tu biasanya conversion ratio dia adalah 1:1. Kalau yang structure warrant tadi yang C, top glass C apa semua tu kan, dia ada yang 1:1 dan juga ada yang 1:2. Okey, itu yang kita kena tahu. Info lah. Sebab apa kadang-kadang kalau kita dah terbeli kan, dah nak expire, berapa conversion? So info je kita tengok kat sini, conversion ratio dia. Okey. So yang kelima adalah gearing. Okey, gearing adalah jumlah leverage kewangan yang ditawarkan oleh warrant tersebut. Okey, so formula daripada gearing ni adalah mother share price, harga mak dibahagi dengan harga anak, so dapatlah gearing. Gearing ni dia bentuk dalam nombor 0, 1, 2, 2.9 macam tu. Okay, nombor dia macam tu. So itu yang kita nak tahu gearing tu. Dan mungkin dalam bonus nanti kita bercerita lebih dalam lagi tentang ni. Kalau tak ramai yang share perkongsian ini. Okay. So semakin tinggi gearing tu semakin besar untuk rugi sebenarnya. Itu yang info yang kita perlu tahu.